Salam sejahtera, bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 6 Ogos 2020. Seperti biasa kita mulakan berita dengan perkembangan COVID-19 di Sabah. Sehingga 5 Ogos, Sabah merekodkan jumlah kumulatif 402 kes dengan pertambahan 2 kes baharu dari Penampang dan Beluran. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, masing-masing melibatkan kes saringan pra-pembedahan di Hospital Queen Elizabeth dan satu saringan pra-prosedur di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 2 kes sembuh direkodkan semalam menjadikan jumlah kes sembuh di negeri ini meningkat kepada 378. Kes sembuh berkenaan dicatatkan di Tawau dan Kota Kinabalu. Sementara itu, jumlah kes aktif yang sedang dirawat di Hospital Berpakar negeri ini adalah sebanyak 16 kes. Penampang mencatat 6 kes, diikuti Kota Kinabalu 3 dan Sandakan 2 kes. Manakala 1 kes aktif masing-masing di Tawau, Tuaran, Kota Belud, Papar dan Beluran. Tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di semua jabatan dan agensi persekutuan di Sabah yang dikuatkuasa sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 18 Mac lalu memuaskan. Sepanjang PKP dan hingga kini setiap jabatan dan agensi persekutuan telah mengambil langkah-langkah perlu untuk mematuhi SOP bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Menurut Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Noor, antara SOP dilaksana termasuklah penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup separuh muka, memeriksa suhu badan dan menyediakan cecair pembasmi kuman di pintu masuk pejabat masing-masing. Alhamdulillah setakat ini tidak ada sebarang kes lah. Even dalam kita komplek kita sini pun sepanjang daripada bermulanya PKP dahulu, alhamdulillah tidak ada sebarang kes yang melibatkan anggota dalam penjawat awam di kompleks ini. Datuk Samsuni berkata demikian kepada RTM selepas menerima kunjungan hormat Pengarah Penyiaran Sabah Nur Ain Bakir di pejabatnya di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Nur Ain berkata kunjungan bagi memaklumkan Setiausaha Persekutuan Sabah mengenai peranan RTM selaku penyiar rasmi kerajaan. Menjaga peranan kita, profesionalisme kita, dan kemudian kena berkhidmat dengan penuh integriti dan membuat teamwork, muafakat antara kami sebagai satu pasukan yang terbaik memberikan khidmat untuk rakyat Sabah. Nur Ain yang sebelum ini pengarah RTM Perak memulakan tugas sebagai pengarah RTM Sabah sejak 29 Julai. Beliau menggantikan Malina Zia Datuk Muhammad Julaspi yang berpindah ke Angkasa Puri sebagai pengarah bahagian program radio. Rakyat di negeri ini digalak mengibarkan jalur gemilang di premis dan kawasan perumahan masing-masing walaupun sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini diraikan sederhana berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Bekas Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Yeo Bon Hai berkata tanggungjawab mengibarkan jalur gemilang adalah tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia walaupun negara masih bertarung dengan COVID-19. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam temaram khas di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Yeo menyarankan agar kerajaan negeri turut mengibarkan jalur gemilang di bangunan-bangunan kerajaan sepanjang jalan raya, kawasan tarikan pelancongan termasuk di tepi-tepi laut sebagai langkah mengajak masyarakat turut sama berbuat demikian. Selain itu, katanya kerajaan negeri dan pihak berkaitan juga perlu memperbanyak pertandingan seperti mencipta lagu-lagu patriotik dan menulis esei untuk menyemarakan semangat patriotik dalam kalangan belia dan penggiat seni tempatan. Adakan esei mengenai Hari Malaysia dalam keadaan COVID. Ini semua adalah satu usaha yang baik supaya boleh memberikan penduduk ataupun pelajar melibatkan diri menulis lagu ataupun menulis esei. Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 peringkat negeri berlangsung pada 28 Julai lepas di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu.
Kehadiran pengunjung ke Balai Seni Lukis Sabah bagi menyaksikan pameran yang diadakan mencatat penurunan sebanyak 70%. Terkini pameran PKP Balai Seni yang berlangsung sejak 1 Julai hanya merekodkan 500 pengunjung berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Pegawai Kebudayaan Balai Seni Lukis Sabah, Rosni Veronica Sabong, tidak menolak penurunan jumlah pengunjung berpunca daripada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang akan berakhir 31 Ogos ini. Yang melawat di sini mesti ikut SOP biasalah dan ambil cek suhu dan ikut peraturan Balai Seni Lukis dan hanya 10 orang saja yang boleh melawat satu masa begitu. Rosni menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Balai Seni Lukis Sabah, Kota Kinabalu. Pameran karya PKP Balai Seni disertai 53 pengkarya tempatan yang melibatkan 400 karya yang dipamerkan termasuk poster yang mengetengahkan mesej mengenai pandemik COVID-19. Orang ramai dialu-alukan untuk datang menyaksikan sendiri karya yang dipamerkan dengan diskaun 50% harga tiket berbanding harga biasa sebelum ini. Pameran akan berakhir 31 Oktober depan. Program Majlis Sentuhan Kasih yang dianjurkan Pejabat Dewan Undangan Negeri Membakut yang kini memasuki tahun ke-9 diperluas hingga ke Kimanis agar anak-anak yang kurang berkemampuan di kawasan berkenaan turut menikmati bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Pengerusi Penganjur Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pihaknya menyedari kepentingan pendidikan terhadap generasi berkenaan, justeru program tersebut dilaksana sebagai membantu usaha kerajaan melahirkan modal insan berprestasi tinggi untuk mencapai matlamat membangunkan negara dengan lebih pesat. Kita akan teruskan kerana ini sangat penting untuk anak-anak kita walaupun sedikit, tetapi sambil kita memberi sumbangan, sambil kita memberi semangat kepada mereka agar rajin, tekun dan mencapai kejayaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam majlis berkenaan di Membakut. Pelajar dan ibu bapa yang ditemui turut bersyukur dengan bantuan diterima. Membantu bagi mengurangkan pembelajaran kami, mengurangkan kos yang dikeluarkan oleh ibu bapa kami dan membantu kami lah secara keseluruhannya. Saya harap ini dapat membantu saya lah. Banyak lagi peralatan yang belum saya beli. Pemberiannya adalah satu yang terbaik lah untuk membantu para pelajar, terutama sekali bagi ibu bapa yang serba kekurangan. Dalam majlis ini, lebih 60 pelajar dari sekitar Membakut dan Kimanis menerima bantuan untuk melanjutkan pengajian di peringkat sijil, diploma ijazah sarjana muda dan sarjana. Sejak diperkenal pada 2012, lebih 500 pelajar mendapat manfaat menerusi program berkenaan. Pengalaman menjalani latihan industri di negara Jepun pada 2010 dan berhadapan bencana gempa bumi Sabah pada 2015 mendorong seorang anak muda Ranau mengusahakan tanaman sayuran menggunakan sistem aquaponik. Kini Azizul Jilirin, 32 tahun, merupakan perintis sistem ini di Ranau dan mampu menghasilkan sayuran segar yang mendapat permintaan tinggi pengusaha restoran makanan segera khususnya di Bandaraya Kota Kinabalu. Ikuti kupasan bersama wartawan Sarifah Monazra Sarip. Azizul mula menggunakan sistem aquaponik sejak 2016 dengan menumpukan kepada 2 jenis sayuran iaitu salad hijau dan sawi yang mendapat permintaan tinggi sebagai strategi perniagaan. Sayuran berkenaan juga sesuai dengan cuaca di Kundasang di Ranau. Satu sistem yang menggabungkan kaedah penternakan ikan dan juga penanaman sayuran dalam satu sistem yang sama. Yang mana sisa daripada ikan, daripada kolam ternakan tadi ditapis menggunakan penapis biologi. Kemudian air tersebut kita akan pump ke dalam sistem penanaman iaitu sistem menanam tanpa menggunakan tanah. Kebiasaannya, tempoh untuk menuai hasil tanaman ialah 25 hari. Bagaimanapun, memandangkan sistem aquaponik merupakan penanaman terancang, hasil perlu dituai setiap hari bagi memastikan pengeluaran tidak terputus.
Meskipun berdepan pelbagai cabaran, kebun Azizul mampu menghasilkan 3 hingga 4 tan sayuran setiap bulan dengan pendapatan mencecah RM15,000. Cabaran utama kita juga adalah dari segi pada peringkat awal ada pemasaran, kerana kita menanam sayuran yang mempunyai harga yang mungkin sedikit mahal. Karena sistem kita pun dibina dengan kos yang agak mahal, kami membuat keputusan untuk menanam jenis salad coral yang mana permintaannya tinggi di sektor perhotelan, restoran, restoran makanan segar. Azizul turut menerima pelajar latihan industri dari Fakulti Sains dan Sumber Alam dari Universiti Malaysia Sabah UMS dan berkongsi pengalaman dan ilmu mengenai sistem aquaponik. Kalau macam conventional farming, musim hujan tidak boleh turun pergi ladang begitu. Di sini saya belajar banyaklah proses-proses di dalam sini, dari menyemai sampai kami juga belajar macam mana mau interact dengan customer yang datang melancong, yang pelawat-pelawat semua. Selepas ni kalau ada rezeki mau jugalah buat seperti begini. Kalau sistem penanaman aquaponik begini dia mudah untuk dijagalah. Dia kurang dia punya weeds. Dia ada potensi sebab dia tidak bahan kimia, jadi dia sehat dan selamat. Saranan kerajaan seperti latihan kemahiran dan pemberian geran pertanian juga banyak membantu Azizul dan membimbingnya meneruskan usaha dan cita-cita mewujudkan sebuah flat factory di kawasan bandar untuk membekalkan makanan sihat kepada penduduk kawasan berkepadatan tinggi. Slogan pertanian adalah perniagaan merupakan slogan yang cukup popular suatu ketika dahulu kerana pertanian bukan sahaja menghasilkan makanan kepada masyarakat, malah ia juga dilihat mampu menyumbang kepada sumber pendapatan petani itu sendiri. Dan di aquaponik ini hasil setiap bulan mencecah sehingga RM15,000. Yang lebih penting adalah usaha dan kerja keras. Sarifah Munazah Sarip, RTM. Sekian berita pagi Sabah budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Sharon Raymond, salam sejahtera. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas. Kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi akan menyediakan perkhidmatan internet dengan kapasiti 1 GB secara percuma. Secara percuma untuk semua pengguna. Dari jam 8 pagi hingga 6 petang setiap hari untuk melalui laman web berkaitan pendidikan dan aplikasi persidangan video. Perkhidmatan internet percuma ini akan disediakan sehingga 31 Disember 2020. Number 14, complaining that they weren't allowed into high-risk areas of COVID-19. We're not allowed inside these fenced-off areas. Now, I don't know if they don't realize how COVID-19 works. It spreads pretty easily, and so if they were able to go into an area that was high risk, they could easily pick up COVID-19, especially when you look at the video footage and realize that lots of times they weren't wearing a mask, or they only were wearing a mask. I mean, look at how many doctors who were completely prepared, had tons of protection, picked up COVID-19.
Selamat pagi dan salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 6 Ogos. Kenyalang Gold Card KGC hanya boleh digunakan untuk menikmati rebat ataupun diskaun di 89 premis rakan strategik kerajaan negeri. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan perkara tersebut ekoran timbul isu berkaitan pemilik kad menuntut wang tunai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Datuk Seri Fatimah memberitahu pemilik kad KGC juga mendapat manfaat bantuan ihsan kematian selepas pemilik sudah meninggal dunia dan boleh dituntut oleh keluarga terdekat. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media Majlis Penyerahan KGC Endowment Fund Sarawak EFS, Bantuan Ibu Bersalin BIB, Geran Tahunan Khas GTK dan KGC kepada Wakil Bahagian Kuching Sri Aman Limbang di Kuching semalam. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media Majlis Penyerahan KGC, Endowment Fund Sarawak EFS, Bantuan Ibu Bersalin BIB, Geran Tahunan Khas GTK dan KGC kepada Wakil Bahagian Kuching Sri Aman dan Limbang di Kuching semalam. Setakat Ogos tahun ini, lebih 162,000 permohonan KGC diterima dengan kira-kira 96,000 jumlah kad telah siap dicetak dan sebanyak 19,528 kad berjaya diagihkan di seluruh negeri. Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan seramai 8,182 permohonan BIB telah diterima di seluruh negeri dan 4,140 ibu telah menerima bantuan tersebut. Dalam pada itu, beliau mendedahkan lebih 12,000 orang telah membuka akaun dari 13,538 orang yang telah mendaftar untuk EFS. Manakala bagi kategori GTK pula, sebanyak 2,978 buah institusi pendidikan awal kanak-kanak IPA-KK seluruh negeri telah diluluskan permohonannya yang melibatkan peruntukan sebanyak RM14,890,000. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Semalam tiada kes positif baharu direkodkan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini kekal 678 kes. 10 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital iaitu 9 kes di Hospital Umum Sarawak dan 1 kes di Hospital Bintulu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam satu kenyataan media memaklumkan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge setakat semalam adalah seramai 617 orang atau 91%. Seramai 42 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dengan 4 kes pesakit dalam siasatan PUI baru dilaporkan. Di Limbang, 3 pemilik premis di kompaun RM1,000 akibat gagal mencatat butiran pelanggan yang masuk ke premis berkenaan. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata, 2 daripada yang di kompaun merupakan pemilik kedai makan dan pemilik kedai menjual barangan sejuk beku. Jelas Superintendent Abang Zainal, kesalahan tersebut dikesan sewaktu pemantauan Ops COVID-19 yang dilakukan Polis Limbang sekitar pukul 10.30 pagi sehingga tengah hari semalam. Dedahnya lagi, tindakan tersebut merupakan satu kesalahan di bawah Perkara 10 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 7 2020. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak menyita 31 unit barangan makanan dalam tin dengan nilai rampasan RM517 di 3 premis perniagaan di Batu Kawah Kuching disyaki menawarkan barangan menggunakan cap dagangan palsu Selasa lepas. Unit Pengurusan Media KPDN HEP Sarawak dalam kenyataannya semalam memaklumkan serbuan dijalankan berikutan terdapat aduan daripada pemilik cap dagangan itu sendiri. Siasatan awal itu mendapati cap dagangan berdaftar telah dipakaikan dengan salah bagi maksud perdagangan atau periklanan dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 102 Akta Cap Dagangan 2019. KPDN HEP dengan kerjasama pemilik atau wakil pemilik cap dagangan berdaftar akan melakukan pemantauan berterusan dan mengambil tindakan tegas dari semasa ke semasa untuk menangani produk-produk tiruan di pasaran.
Kementerian Belia dan Sukan Sarawak merancang untuk melengkapkan Kompleks Sukan Negeri Sarawak dengan 2 padang rugby. Menterinya Dato' Abdul Karim Ar-Rahman Hamzah berkata, inisiatif itu masih di peringkat awal perancangan dan bertujuan mengangkat sukan rugby di negeri ini. Kita ada rancangan untuk grandstand. Dato' Abdul Karim yakin dengan adanya fasiliti sukan rugby yang mencukupi dan bertaraf tinggi, Sarawak berpotensi menarik pelbagai penganjuran kejohanan rugby antarabangsa sekaligus dapat mempromosikan sukan tersebut. Tambah beliau, sukan tersebut sudah cukup sinonim di negeri ini dengan penglibatan golongan belia yang cukup memberangsangkan. Memang kalau kita lihat dalam 2-3 tahun ini rugby di Sarawak telah meningkat naik. Kalau kita lihat rugby wanita, saya boleh katakan Sarawak adalah antara negeri yang ternama dalam sukan rugby wanita. We will be a force dalam Sukma game yang akan datang. Beliau berkata demikian ketika mengetuai satu kunjungan hormat oleh Kesatuan Rugby Sarawak SRU terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia Petrojaya semalam. Bercakap kepada pemberita selepas pertemuan tersebut, Datuk Abdul Karim memberitahu kunjungan hormat oleh SRU bagi mengemukakan carangan projek penambahbaikan padang rugby Song Keng Hai iaitu satu-satunya padang sukan rugby di Kuching. Tambahnya, Ketua Menteri telah menyokong hasrat SRU untuk membuat penambahbaikan ke atas padang rugby tersebut yang kini masih dalam fasa perancangan dan dijangka mula dilaksanakan pada tahun depan. Hadir bersama rombongan tersebut ialah Pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak, Dr. Ong Kong Swee yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak. Kontingen Sarawak kini bersedia untuk beraksi cemerlang pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma yang dijadualkan berlangsung bermula 6 Mac di Johor tahun hadapan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak Dr. Ong Kong Swee yakin para atlet dari Bumi Kenyalang mampu mengutip lebih banyak pingat dengan persiapan yang sudah dibuat. Kami sebenarnya dah menjalankan workshop ataupun analisis tentang pencapaian kita yang akan datang ni, dan kita dah identify atlet-atlet yang akan memberi pingat pada kita lah. We will try our best to be the champion. Banyak halangan tapi that is good. We must be very positive. Atlet kena lebih motivate ataupun rasa lebih prepared lah untuk mencapai tahap yang paling the best by April next year. Jelas beliau, para atlet Sarawak juga tidak terkecuali antara yang terjejas untuk melakukan latihan persiapan ke Sukma akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lepas. Namun harapan meraih pingat tidak mematahkan semangat mereka untuk menyerlah pada Sukma tahun hadapan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di pejabatnya di Stadium Negeri Petrojaya Kuching semalam. Dr. Ong Kong Swee mendedahkan selain sumbangan pingat dari sukan olahraga, acara terjun dan renang yang turut dinantikan adalah kilauan pingat dari gelanggang wushu, silat, memanah dan angkat berat. Ujarnya lagi, sasaran pingat tersebut bukan hanya bergantung dengan atlet berpengalaman, namun beliau optimis atlet baharu yang dikenal pasti pada Sukan Sarawak Suksar tahun lepas juga dijangka memberikan kejutan pada Tamasya Sukma yang berlangsung selama 9 hari itu. Tamasya Sukma Johor 2020 yang ditangguh tahun ini susulan penularan wabak COVID-19 dijadualkan semula bermula 6 hingga 14 Mac tahun hadapan, manakala para Sukma pula bakal berlangsung sebulan kemudian iaitu bermula dari 5 hingga 10 April 2021. Operasi pelepasan air dari empangan bakun secara terkawal yang dilaksanakan oleh pihak Sarawak Energy Berhad SEB akan dilanjutkan bermula Ahad ini 9 Ogos hingga 22 Ogos ini. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS dalam satu notis pemakluman yang dimuat naik di laman Facebook menyatakan operasi itu yang telah dimulakan sejak 12 Julai lepas dijadual berakhir Sabtu ini. LSS memberitahu operasi pelepasan air berkenaan bertujuan untuk membolehkan penurunan air di empangan tersebut ke paras yang selamat. Semasa tempoh pelepasan itu, paras air di sebelah hilir empangan bakun dijangka mengalami peningkatan paras air secara signifikan. Sehubungan itu, orang awam, nakhoda kapal dan pengguna sungai di hilir empangan bakun dinasihatkan supaya mengambil tindakan awal dari aspek keselamatan semasa berlayar atau ketika menggunakan perairan Batang Rajang bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku.
Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan 24 Jam SEB di 1300 88 3111. Anugerah Kewartawanan Kenyalang edisi 32 Anjuran Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA dijangka menerima banyak penyertaan daripada pengamal media tempatan berbanding hanya 450 penyertaan tahun lepas. Menurut Presiden FSJA Jacqueline David, sebanyak 10 kategori utama akan dipertandingkan tahun ini. Jacqueline berkata antara kategori yang dipertandingkan ialah Anugerah Ketua Menteri, Anugerah Kewartawanan Rencana dan Penulisan Berita, Anugerah Laporan Berita, Anugerah Kewartawanan Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Luar Bandar serta Anugerah Kewartawanan Ekonomi Digital. Dalam pada itu, jelasnya penganjuran kali ini juga memperkenalkan satu anugerah tokoh kewartawanan Kenyalang yang julung kali diadakan. Jacqueline menambah penyertaan dibuka kepada semua pengamal media tempatan sejak Januari tahun 2019 hingga 15 Ogos ini sebelum dinilai oleh panel-panel dari Institut Akhbar Malaysia MPI. Menurut beliau lagi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dijangka hadir menyempurnakan malam anugerah tersebut pada 6 November depan yang dianjurkan dengan pematuhan SOP garis panduan berikutan COVID-19. So we only allow, so far right now, we only allow about 250 people to gather. Otherwise, then kita ikut keadaan semasa lah untuk COVID-19 ni. Kalau tak ada pun, mungkin kita buat virtual macam tu. So, because Kenyalang Journalism Award is something very prestigious. Beliau berkata demikian selepas FSJA membuat kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya. Sekian berita pagi Sarawak, saya Vanessa Mering. Salam hormat dan jumpa lagi.